Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi pada video kali ini. Kali ini kita akan membahaskan modul ketiga marketing, iaitu WhatsApp group dan status. InsyaAllah. So kalau anda belum lagi tengok modul kedua ataupun video kedua, iaitu 20 kontak, anda tak boleh tengok lagi video kali ini. Sebab apa? Mungkin anda susah nak faham. So bila anda tak ada basic kan, yang video pertama, yang kedua tak tengok, video ketiga ni anda tidak boleh tengok. Haram tengok. Anda kena wajib tengok yang pertama, yang kedua dahulu, baru tengok yang ketiga, insya-Allah. So kita ada dua sesi macam biasa. Sesi pertama akan dibahaskan oleh Tuan Iskandar, sesi kedua akan dibahaskan oleh saya. So saya nak tekankan anda kena tulis learning point. Selepas dah belajar, dah dengar semua video ni, wajib tulis learning point. Sebab apa? Sebab modul ketiga ini pun modul yang sangat-sangat penting, sangat-sangat basic. Kalau anda tak ambil perhatian, anda akan susah nak maintainkan bisnes anda, nak sustainkan bisnes anda, dan juga susah nak buat sale dan sebagainya. So, ingat, boleh ke tak boleh? Boleh, boleh, insya-Allah. So saya akan teruskan kepada sesi yang pertama kepada Tuan Iskandar, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insya-Allah seperti yang Tuan Imran dah bagi tahu, kita akan masuk dalam modul ketiga. InsyaAllah modul ketiga ini, setiap modul baru yang kita belajar makin mencabar dia punya task. Tapi setiap kali yang mencabar itulah yang paling besar hasilnya, insya-Allah. Tapi anda kena buat mengikut tata tertib. Okey, dari mula 3K, 20 kontak, WhatsApp group status, modul keempat, 5, 6 sehingga ke 9, anda buat ikut tata tertib. Jangan tinggal, insya-Allah. So, kita akan terus masuk dalam WhatsApp group dan status. Okey, seperti biasa, sebelum kita go more detail on technical ataupun kita pergi detail apa yang perlu buat dan sebagainya, dalam satu formula kita kena tahu apa masalah daripada formula tersebut. Okey, sebab apa kita kena tahu masalah? Seperti video sebelum ni, bila kita tak tahu masalah, kita tak tahu macam mana nak hadapi masalah tersebut. Kita takut kita menjadi orang yang lemah, yang mana sekali dia jentik oleh masalah, kita terus jatuh ke bawah. Sedangkan kita dah meniti tangga-tangga untuk menuju kejayaan. Tapi bila kita tak tahu masalah, tiba-tiba dia gedebuk datang, dia hentak kita, kita jatuh ke bawah. Okey, sebab tu kita kena tahu masalah. Sebab apa? Kita nak jadi usahawan yang berjaya. Hentak sampai jadi jutawan, insya-Allah. Okey, kita terus masuk masalah. Okey, setakat ini masalah yang akan kami keluarkan ni adalah merupakan masalah-masalah yang telah dikaji, yang telah dilihat sepanjang proses orang membuat formula ni. Memang masalah ini yang akan hadapi. First kali masalah apa? First kali still same problem macam formula sebelum ni adalah malu. Malu sangat kita nak post dekat group. Malu sangat kita nak post dekat status. Saya pun tak tahu sebab apa nak malu. Sedangkan macam yang saya terangkan pada video yang pertama lagi, marketing itu apa? Menyebarkan manfaat. Kita pasang niat kita betul. Kita pasang niat kita betul-betul sebelum berniaga, insya-Allah kita nak menjadi manusia yang terbaik. Maka kita perlu menyebarkan manfaat. Dari segi apa? Dari segi kita bermuamalah mengikut sunnah Nabi. Macam mana nak sebar manfaat? 20 kontak, 3K formula, WhatsApp group dan status pun boleh menyebarkan manfaat. Bayangkan sekali anda post, berapa ramai kenalan anda yang tengok. Tapi sebab apa kita tak post? Malu. Malu apa? Malu tengok orang aku ni berniaga, malu. Ya Allah, ya Rabbi, inilah mindset yang harus dibuang. Harus dibuang sebelum kita nak menjadi usahawan berjaya. Sebab tu setiap kali saya ulang, hentak sampai jadi jutawan. Jangan jadi lemah sangat. Nak jadi usahawan ni hentak perkara yang luar biasa. Buat perkara yang luar biasa. Memang nak jadi usahawan ni, dari kita ni seorang yang introvert, kita kena jadi orang yang tidak malu untuk menyebarkan manfaat. Memang itulah syarat asasi dia. Dan kita kena hadap. If kita nak jadi jutawan, kita nak jadi hamba Allah menyebarkan manfaat, kita nak menjadi hamba Allah yang ikut sunnah Nabi Muhammad, bermuamalah, dan kita nak tukar taraf pendapatan keluarga kita, buat ini sampai jadi. Okey, buang perasaan malu, mindset malu, buang. Dan atas faktor malu ni merupakan faktor yang terbesar bagi semua orang dalam melakukan sebuah bisnes. Sebab tu saya ulang banyak kali, pasang niat dengan betul. Okey, pasang niat betul-betul. First you buat bisnes sebab apa?
Pasang niat betul-betul kita berbisnes kerana Allah. Kita berbisnes nak ikut cara Rasulullah. Kita bisnes nak menyebarkan manfaat. Kita bisnes nak ubah taraf hidup kita, nak ubah taraf keluarga kita, nak menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan suami, isteri, mak ayah kita dan sebagainya. That's why kita buat bisnes. Kita nak bantu orang sekeliling. Jadi, boleh ke tak buang perasaan malu sekarang untuk melakukan benda baik? Buang dari sekarang. Malam ni, the moment awak tengok video ni, ambil perasaan malu dalam mindset, gaul perasaan malu dalam hati anda, korek-korek dalam dalam, buang jauh-jauh. Hentak sampai jadi, insya-Allah. Itu masalah pertama. Masalah yang paling terbesar, orang sekarang nak buat WhatsApp group dan status ataupun apa-apa formula. Masalah kedua adalah tiada masa. Oh, ini satu masalah yang selalu sangat orang bagi, selalu sangat anak-anak tim bagi, iaitu tiada masa. Saya tak nafikan you all semua ada komitmen. Even saya sendiri buat bisnes ataupun saya start bisnes dengan Tuan Imran, semua ada komitmen. Dan saya percaya bukan saya saja. Orang lain, semua orang-orang yang berjaya ni pun ada komitmen. Dan saya tak deny benda tu. Tapi apa yang membezakan usahawan yang berjaya, the true usahawan, usahawan yang memang betul-betul ada matlamat, adalah how dia facing dia punya problem. Okay? Kata tak ada masa. Kami tak boleh bagi jawapan kepada masa anda. Sebaliknya, soalan bagi tiada masa adalah dalam diri anda sendiri. You all sendiri kena jawab benda tu. Okay? Sedangkan masa ini kita boleh bahagikan. Sangat mengarut, sangat tidak logik jika sepanjang hidup kita 24 jam ni, dalam sehari sepanjang hidup kita, tak ada waktu yang kita boleh luangkan untuk kita post status ataupun upload konten. Sangat mengarut. Sebab apa saya kata sangat mengarut? Sebab saya dengan Tuan Imran sebelum mula bisnes, memang kami sangat sukakan cabaran ni. Sebab apa? Sebab kami selalu dengar orang bagi alasan macam ni, tiada masa atau sebagainya. So that's why bila kami melanjutkan pelajaran dan pada semester akhir kami ingin merasakan benda ni dan kami mewujudkan environment ni. Kami buat, kami create business time kami sambung belajar semester akhir. Dan saya dengan Tuan Imran sendiri nak rasa, betul ke orang kata tiada masa ni merupakan masalah terbesar? Kami sendiri buat. Time tu kami adalah saya cerita saya dulu. Saya menyambung pelajaran semester akhir sama dengan Tuan Imran. Dan kami juga melakukan bisnes. Dan kami tahu anda pun sama macam kami. Dan kami pun ada komitmen lain. Kami handle beberapa jenis bisnes yang lain. Okay? Dan kami juga ada komitmen dari segi menjaga orang-orang sakit dan sebagainya. Dan kami juga ada komitmen lain seperti membantu ibu ayah dan sebagainya. Dan kami juga ada komitmen lain seperti menjaga adik-adik dan sebagainya. Dan kami juga ada komitmen lain seperti yang anda semua hadapi. That's why kami kaji time tu. Dan jujur saya cakap, masalah ni bukan masalah terbesar. Masalah terbesar you bukan masalah tiada masa. Tapi masalah terbesar adalah malas. Masalah terbesar adalah alasan. Masalah terbesar adalah alasan demi alasan. You menjadikan alasan ni sebagai satu tembok yang susah nak kita robohkan. Sedangkan saya dengan Tuan Imran sendiri dah kaji. Pakcik saya, jujur saya cakap, seorang usahawan yang berjaya. Dan saya boleh katakan, dia punya komitmen juga adalah sangat besar. Tapi how dia bahagikan masa dengan cara terbaik, itu adalah cara yang benar. Dan that's why saya tolak masalah ini. You all semua boleh arrangekan you all punya masa. Sebenarnya you all boleh. Tapi sebab apa? Kita banyak alasan. Tolak semua alasan, tolak semua masalah, jadikan dia perubahan, jadikan dia solution. Dan masalah yang saya cakap ni tiada masa ni, Tuan Imran akan selesaikan pada topik yang kita akan datang. Topik ketiga ni. Slide ketiga, insya-Allah. Itu masalah kedua. Masalah pertama, settle. Kedua, settle. Masalah ketiga, apa yang orang hadapi bila buat status? First, masalah ketiga adalah kontak tak ramai. Ini alasan yang saya dengar. Kontak tak ramai lah Sifu. Kontak tak ramai lah Tuan. Dan sebagainya. Kontak tak ramai lah. Jadi saya cakap, kenapa kontak tak ramai?
Saya tanya dia direct. Kenapa you boleh bagi alasan you tak nak buat status? Sebab kontak tak ramai. Diorang terdiam. Diorang, ada yang jawab apa? Yalah kontak tak ramai, kontak saya 200 je, kenalan saya 200 je. Jawapan saya senang. Kenapa you tak nak tambahkan kontak? Kenapa you tak nak eratkan lagi silaturahim dengan platform bisnes yang you ada? Why? Kenapa? Maka tiada jawapan satu pun. Yang ada jawapan pun adalah orang-orang yang bagi alasan. Jadi kontak tak ramai sebenarnya, dia ada penyelesaian. Daripada 20 kontak. Sebab tu kami kata, buat dulu formula sebelum ni, baru buat formula ni. Daripada 20 kontak sendiri, you boleh maksimumkan 1000 kontak you. Tanya Tuan Imran yang dah berapa lama buat formula 20 kontak. Dan saya rasa dia agak pengalaman. So, sebab tu saya kata, kontak tak ramai ni bukan masalah. Para usahawan lain pun bermula dengan kontak 200. Para CEO ataupun para founder bisnes lain pun bermula dengan bisnes yang diorang dirikan sampai berjaya, bermula dengan kontak 200 je. Tapi macam mana dia growkan kontak dia? Dengan formula-formula yang kami cakap. Okay? Dengan formula-formula yang kami bagi tahu. Tapi kalau anda tak jelas lagi pada saat yang saya cakap, tunggu pada slide yang terakhir, Tuan Imran akan reveal satu rahsia how kita nak growkan kontak kita dengan cepat. Rahsia. Jadi you all tunggu pada slide ketiga. So alhamdulillah, kita dah ada masalah. Kita dah tahu masalah. Dan masalah-masalah ni kita boleh tolak. Kita boleh hentak masalah-masalah ni menjadikan solution. So, insya-Allah kita dah tahu masalah, prepare mindset kita yang kita boleh lawan masalah ni. Dan jangan jadikan masalah faktor yang terbesar, yang saya cakap 3 faktor terbesar ni sebagai satu dinding penghalang kita. Buang jauh-jauh. Okey, team. So sekarang kita menuju ke topik yang pertama. Apa topik pertama? Topik pertama dalam you nak buat WhatsApp group dan status. Topik pertama, you kena ada konsisten. Okay? Konsisten ni juga merupakan benda yang praktikal. Dia bukan sekadar mindset. Tapi konsisten ni benda yang praktikal. Sebab itu para usahawan yang berjaya cakap konsisten itu perjuangan. Okay? Dalam you nak buat bisnes, you kena ada konsistensi dalam diri. Tanam mindset awal-awal. Aku kena konsisten. Jangan pernah tinggal konsisten ni jauh daripada bisnes. Sebab konsisten yang membuahkan hasil. Konsisten melahirkan satu momentum untuk you ubah hidup. So, you tanamkan konsisten dalam diri you bermula sekarang. Sekarang you cakap ni, tanam konsisten dalam diri. Aku kena konsisten. Nak buat marketing, nak berjaya dalam bisnes, aku kena ada sikap konsisten. Okay? Sebab bila kita konsisten, orang akan ingat kita. Okay? Orang akan ingat. Dalam bisnes ni, memang banyak pesaing. Ramai sangat pesaing. Tapi yang membezakan kita dengan pesaing adalah, orang ingat tak kita? Orang tahu tak engkau ni jual apa? That's why you kena konsisten. Dari segi posting, 20 kontak, WhatsApp group, status, konsisten setiap hari. Supaya orang akan ada awareness bahawa, oh, si Latifah ni penjual ni. So apa-apa aku akan kontak dia. Dan bila kawan dia tanya, ada tak kau kenal mana-mana orang yang jual kudapan macam ni atau sebagainya? Oh, aku kenal Latifah lah. Sebab apa dia boleh ingat nama anda? Sebab apa dia boleh ingat Latifah Imran? Sebab apa? Sebab you all selalu konsisten post. Dan orang tengok, pada mindset you all, orang tengok status, orang rasa muak. Padahal orang tengok hari-hari, orang akan lebih ingat. Okay? Sebab tu buang mindset karut, ambil konsisten, tanam dalam diri. So macam mana nak konsisten? Ada ke cara nak konsisten? Ada, jangan risau. First kali, you kena buat apa? Betulkan niat dalam bisnes. Okay? Betulkan niat. Kenapa you buat marketing? Betulkan niat. Kenapa you kena buat marketing 20 kontak? Kenapa you buat marketing 3K? Kenapa you buat marketing WhatsApp group dan status? Kenapa? Betulkan niat. Jangan ada niat nak dapat sale. Jangan ada niat, aku buat marketing ni, aku nak dapat sale terus hari ni. Jangan ada niat macam tu. Sebaliknya, kita betulkan niat. First, kita nak buat marketing kerana kita nak menyebarkan benda yang manfaat. Kita nak mengikut cara Rasulullah. Kita nak bisnes yang Allah redha. That's why kita buat marketing. Kita nak jadi manusia yang paling terbaik. That's why kita buat marketing. Disebabkan niat kita betul pada permulaan sebelum kita buat marketing,
maka kita akan dapat grab konsisten yang sangat susah nak grab oleh usahawan. Okay, first, betulkan niat you. Kedua, buat target. Buat target daripada konsisten ni, daripada WhatsApp group dan status. Apa yang you nak capai? Buat target. Apa yang you nak capai? Dalam masa seminggu aku buat ni, aku buat WhatsApp group, aku post kat group, aku buat WhatsApp status, apa yang you nak capai? Buat target. Dan buat target, pukul berapa you nak post? Buat target. Pukul berapa you nak post, apa yang you nak post pada waktu tu. Sebab apa? Supaya you lebih jelas. Okay? Setiap kali kita jalan, manusia ni memang seorang pembuka. Sebab kita tak lari daripada maksiat. Memang semua manusia, semua hamba Allah tak lari daripada maksiat. That's why kita kadang-kadang lupa masalah-masalah ni. Kita lupa benda-benda penting kita nak buat. That's why kita kena buat target, nyatakan target tu dalam kertas. Nyatakan target tu dalam papan putih. Nyatakan target tu dalam apa yang you boleh nampak. So setiap kali you jalan, pukul 10 dah nak kena post status ni. Pukul 12 kena post group. Pukul 1 kena post group. Buat target supaya lebih jelas, lebih nampak you nak pergi mana. And last sekali, macam mana you nak konsisten, tanamkan sifat, teruskan perjuangan dalam bisnes. Ingat saya cakap ni, tulis saya cakap ni, tidak semua orang yang Allah bagi peluang untuk berbisnes macam awak semua yang dah dapat. Tidak semua orang yang Allah bagi. Jadi you all semua yang dah memulakan step pertama, buat sampai habis. Buat sampai jadi. Hentak sampai jadi jutawan. Jangan sikit masalah, you dah jatuh. Sikit bergaduh, you dah jatuh. Sikit hina daripada kenalan-kenalan kita, kita jatuh. Itu semua bukan faktor, tapi itu alasan. Itu hasutan syaitan yang buatkan kita, okey dah, kau tak payah buat bisnes lah. Okey, kau buat bisnes pun family bukan support. Kau buat bisnes pun bukan untung pun dalam masa sebulan. Kau buat bisnes pun sia-sia datang kau. Kau buat bisnes itu, kau buat bisnes ini. Sedangkan itu semua adalah hasutan-hasutan yang nak menjatuhkan kita. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah melihat usaha hamba-Nya. That's why dugaan itu memantapkan iman kita. Dugaan itu memantapkan performan kita. Dugaan itu menjadikan kita seorang usahawan yang lali daripada cacian. Yang lali daripada alasan. That's why teruskan perjuangan. Tidak semua orang yang Allah bagi, tidak semua orang yang Allah gerakkan hati dia, dan tidak semua orang yang dapat memulakan langkah pertama dalam bisnes. So you all semua ni dah tapak langkah dalam bisnes, jalan ikut tapak tu sehingga capai kejayaan. Jangan disebabkan batu kecil, terkena muka you sakit, you jatuh. Jangan. So itu nasihat macam mana nak konsisten. 3 tips yang sangat-sangat bernilai. Anda semua kena buat, anda semua kena hadap ini. InsyaAllah. So seterusnya kita akan pergi ke topik kedua, iaitu bina jadual. Tafaddal mashkura. Okey, terima kasih kepada Tuan Iskandar telah membahaskan tentang masalah dan juga konsisten. So kalau anda nak pergi ke topik yang kedua ni, anda kena faham dulu masalah yang anda akan hadapi dan juga bagaimana anda nak konsisten. Sebab apa konsisten ni sangat-sangat penting. Ada usahawan kata konsisten ni adalah kunci kejayaan. Okay. So, saya akan teruskan kepada topik yang kedua, iaitu bina jadual. Sebelum saya terangkan iaitu kenapa kena bina jadual. Okey, supaya apa? Supaya anda jelas. Jelas nak buat tindakan dan tindakan apa yang anda nak buat. Mula-mula tadi Tuan Iskandar bagi tahu apa? Jelaskan target. Betul. Jelaskan target, jelaskan matlamat anda. Anda nak dapat apa sebenarnya esok? Apa yang anda nak dapat minggu ni? Apa yang anda nak dapat sebulan ni? Jelaskan supaya apa? Bila anda jelas matlamat anda, jelas target anda jelas nak buat apa, jelas tindakan anda. Itu yang paling penting. Sebab apa? Bila anda tak jelas matlamat anda, bila anda tak jelas tindakan anda tak tahu nak buat apa. Dan nanti esok kelang kabut nak buat apa? Nak post apa? Pukul apa nak kena post? Nampak tak? Bila anda kelang kabut, anda susah nak buat apa? Yang topik pertama tadi, iaitu konsisten. Susah nak konsisten. Sebab apa? Tak ada jadual. Tak tahu nak buat apa esok. Tak jelas nak buat apa. So kali ini pada topik yang kedua ini saya akan jelaskan bagaimana saya akan share macam mana time bila nak kena post. Okay, so saya nak anda semua write down supaya apa? Supaya dah habis je video ni, saya nak anda tulis balik.
time berapa nak kena post dan post apa nak kena post. Okay, dan ini juga saya akan masukkan time bila nak buat 20 kontak tu. Okay. Okay, so saya akan teruskan. Kita start pada jam 8. Kita start pada jam 8 hingga jam 9. Okay, jam 8 hingga jam 9 ni sangat-sangat mudah. Kita post dekat mana? Kita post dekat status. Post apa kat status ni? Post apa? Okay, saya nak bagi tahu kepada anda semua, post tentang kata-kata semangat. Okay, kenapa kena post tentang kata-kata semangat ni? Penting sangat ke? Okay, saya nak bagi tahu anda, kita betul apa yang Tuan Iskandar beritahu, kita bukan hanya untuk nak menjual. Kita bukan niat, kita kena betul. Kita bukan untuk nak dapatkan sale. Kita nak tarik pelanggan bukan hanya dengan produk. Kita nak tarik pelanggan dengan cara kita memberi manfaat. Okay, so setiap pagi 8 hingga 9 kasih kata-kata semangat. Pergi dekat status, post kata-kata semangat. Contoh kan, kita kasih contoh, kasih kata-kata semangat kat status. Jarak di antara mimpi dan kenyataan adalah tindakan. Boleh post satu gambar macam tu, tak ada masalah. So bila orang tengok setiap hari, macam kita kata konsisten, setiap hari jangan tinggal. Bila orang tengok, orang tengok, oh manfaat. Mungkin ada orang pandang rendah, tapi sebenarnya ada orang bila tengok, ada orang akan rasa dia punya feeling macam, oh betul juga dia cakap ni, betul tak? Kita kena post setiap hari supaya apa? Supaya orang ingat. Macam Tuan Iskandar beritahu. Supaya orang ingat, supaya orang macam tertarik dengan kita. Kalau kita post sehari je, hari lain tak post, orang takkan tahu siapa kita ni, siapa kita jual produk ni, apa yang kita jual. Betul tak? Macam yang saya beritahu kat video sebelum ni, kita nak kenalkan pada orang lain kita ni seorang usahawan dan juga kita ni jual produk apa. Betul tak? Kalau kita tak post setiap hari ataupun tak konsisten, orang tak kenal lah kita. Okay, so itu pada jam 8 hingga 9. Kalau anda dah siap awal, tak ada masalah. Siap awal, boleh rehat awal. Boleh buat benda lain, tak ada masalah. Ini just saya kasih satu anggaran masa sahaja. Okay, so waktu yang kedua, iaitu 9 hingga 10.30. Okay, 9 hingga 10.30 ini waktu anda buat apa? Yang saya kata tadi iaitu 20 kontak. 20 kontak ni mudah sangat sebenarnya. Mudah sangat. Untuk apa? Kadang-kadang 5 minit boleh buat. Kadang-kadang kalau mula-mula mungkin boleh dalam setengah jam lah. Saya akan bagi tahu sebab saya pengalaman macam tu mula-mula. Tapi bila dah lama tu mudah sangat nak buat. Mudah sangat. Anda boleh buat broadcast. Kalau anda tahulah broadcast tu bagaimana. Broadcast ni dia punya syarat kalau semua yang kontak anda message tu, mereka save nombor anda. Tapi kalau nak message kepada yang tak save tu, bolehlah copy paste, tak ada masalah. Anda boleh tengok balik video 20 kontak tu bagaimana nak message 20 kontak tu. Macam mana beri salam dan sebagainya. Anda boleh check balik. Okay? So pada waktu 9 hingga 10.30 ni buat 20 kontak tu. Tapi saya akan bagi tahu satu cara, satu tips, iaitu anda kena limitkan masa anda. Jangan tiba-tiba 9 hingga 10.30 anda buat tu je. Limitkan masa. Supaya apa? Supaya anda tak terbeban. Supaya anda macam bila buat ni dah kita boleh settle. Tak adalah sepanjang masa buat benda tu kita akan rasa macam aduh nak kena buat lagi. Nampak tak? So limitkan masa. Bila limitkan masa, anda boleh buat perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang lebih penting. Contoh anda nak kemas rumah, anda boleh buat pada waktu tu. Tapi kena limitkan masa. 9 hingga 9.30 saya buat 20 kontak. Ingat, nampak tak? Jelas. Anda tahu nak buat apa. 9 hingga 9.30, 20 kontak. Dan juga pada 9 hingga 9.30 ataupun 9 hingga 9.30 hingga 10, post dekat grup WhatsApp tu. Okey, saya kasih tips. Berapa banyak grup WhatsApp kena buat? Okey, nanti saya akan bagi tahu lebih spesifik pada topik yang seterusnya. Paling kurang 10 ataupun 15 sehari. Nampak tak? Itu paling kurang. Tapi kalau dapat buat lebih, alhamdulillah. Mudah je nak dapatkan WhatsApp group ni. Nanti saya akan ajar bagaimana. Okey. Pada 9.30 hingga 10 post tentang dekat grup WhatsApp tu lah. Grup WhatsApp 20 kontak dah buat. Grup WhatsApp pun dah buat. Kan senang. Bila anda dah tengok, oh pukul ni kita dah alert. Kita dah tahu nak buat apa. Okey, dah pukul 9, buat 20 kontak. Okey, dah 9.30, okey terus buat grup WhatsApp. Nampak tak? So, benda ni jangan tinggal. Kena buat. Tapi saya akan ajar bagaimana anda nak post berkali-kali. Sebab apa? WhatsApp ni dia ada kelebihan, iaitu bila anda post banyak kali, dia tak akan ada block ataupun dia akan ada macam ada restriction. So boleh post banyak kali. So saya akan bagi tahu bagaimana. Okay. So kita dah start pada jam 10 pula. Tadi waktu kedua, ini waktu ketiga. Waktu ketiga jam 10 post apa? Dekat status. Post apa dekat status? Post tentang produk. Time ni lah kita kena post tentang produk. Sebab apa saya bagi tahu time 9 hingga 9.30, 10 hingga 9.30 hingga 10. Sebab apa? Jam 9 hingga 9.30 time ni lah orang dah buka phone. Dah main phone. Dan memang nak swat tengok apa pekerjaan ataupun produk-produk yang ada dekat WhatsApp dan sebagainya. Memang semua akan buka time 9 ni. Dan lagi-lagi orang yang bekerja.
time ni lah mereka nak rehat dan sebagainya ataupun dengan time nak tengok phone. Memang majority time ni memang semua tengok phone. Lagi-lagi time ni time online. Betul, saya cakap betul. Memang betul. Time 10 ni sangat-sangat efektif bila anda post kat status, post tentang produk. Sebab apa time 10 ni orang suka tengok benda-benda dekat status. Memang semua suka. Saya percayalah, memang orang tengok pun. Memang jaranglah orang tak tengok. Kena tengok. Memang mereka akan tengok. Time 10 ni, post tentang produk. Post dia tentang produk. Tak kisah macam mana pun. Kita pun dah sediakan bahan marketing. Tidak ada masalah. Okay. So itu jam 10. So anda dah tengok waktu pertama, waktu kedua dan waktu ketiga anda tahu nak buat apa. So saya nak anda tulis rangka jadual anda. Ini saya punya jadual. So anda boleh buat kreativiti sendiri tapi anda boleh ikut saya punya jadual ni sebab apa? Ini waktu yang sangat relevan. Waktu yang sangat efektif kita nak post. Okay. So kita pergi balik pada jam 11 pula. Okay, jam 11 ni kalau anda ada group kan, group team. Saya nak anda semua share win anda lah dekat grup-grup tu. Share win anda. And time itulah kita akan share win. Time itulah kita akan kita akan bersembang di grup-grup team-team, siapa yang grup DS, siapa yang grup elite, siapa yang grup 40 hingga 100 unit dan sebagainya. Saya nak anda semua engage di grup pada jam 11. Sebab apa? Time ni lah kami akan engage. Saya nak tengok anda buat task tu lah. Dan kami akan bagi tu task macam share benda-benda yang penting. And time ni lah kita nak share something. So anda kena take note. Anda kena alert time-time ni. Kena alert. Okay. Itu time 11 hingga 12. 11 hingga 12. Sangat-sangat sekejap je. 1 jam tu je anda bersama dengan kami. So kami tak nak paksa-paksa anda. Tak nak paksa-paksa anda buat dan sebagainya. Tapi kalau anda ada team dan sebagainya, inilah cara dia. And anda kena engage kat group dan sebagainya. InsyaAllah. Okay. Pada jam 12 hingga jam 1, anda boleh rehat. Anda tak payah buat apa-apa pun. And anda nak kemas rumah, anda nak buat ni, anda nak buat tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. So bila anda ada jadual ni, anda lebih jelas. Oh, saya ada rehat. Saya boleh buat ni, saya boleh ambil anak pergi sekolah pukul time ni, jam ni saya boleh kemas rumah. Nampak tak jelas? So kita tak adalah kelang kabut, alamak nak buat ni, alamak nak kena hantar. Nampak tak? So jelas kita nak post apa. Jelas nak post apa, jelas nak buat apa. So kita pergi pada jam 1. Jam 1 ni kita post balik kat grup WhatsApp. Yang kita post tadi, post balik. Sebab apa? Kita nak berkali-kali. Berkali-kali. Bila kita post berkali-kali, orang akan ingat kita. Macam kita kata dekat topik pertama yang tu. Kalau kita selalu post, orang akan ingat kita. Orang akan tahu kita. So post balik pada jam 1. Sebab apa? Jam 1 ni orang dah start rehat. Lagi-lagi yang bekerja. Orang dah start rehat, orang dah start nak main phone, orang dah start balik nak tengok apa yang benda yang mereka boleh jadikan side income dan sebagainya. Betul, saya nampak ini adalah satu pengalaman. Betul, saya nampak saya tanya orang-orang memang time 1 ni, jam 1 ni memang ramai. Memang ramai orang akan tengok phone. Lagi-lagi time ni lah kita nak pergi solat dan sebagainya. Memang orang akan tengok phone. Sambil-sambil nak pergi masjid, main phone sekejap. Betul tak? Okay, so itu jam 1. Jam 2 post lagi dekat grup WhatsApp. Post lagi kat grup WhatsApp jam 2. Perkara yang sama. Kenapa? Macam saya bagi tahu tadi. Untuk kita sebarkan berkali-kali supaya orang ingat kita ni jual apa. Kita ni siapa. Itu paling penting sekali. Paling penting sekali. Jangan tinggal langsung. Okey, pada jam 2. Sebab jam 2 ni pun time orang tengah rehat. Time orang nak makan, time orang nak bersembang dengan kawan, time kita nak relax-relax mesti tengah main phone. Majoriti memang orang semua tengah pegang phone, tengah buka online ni, tengah buka WhatsApp ni. Tipulah tak ada orang buka. Majoriti memang semua buka. Okey, itu jam 2. Okey, so kita pergi pada jam 4 hingga 5. Okey, jam 4 hingga 5 saya nak tekankan post apa? Post dekat status. Post apa? Post feedback. So dekat bahan marketing kami ada sediakan feedback yang kami dah sediakan. So anda just copy balik, post dekat status. Sebab apa? Time ni lah kita tak nak hard sell sebenarnya. Time ni lah kita nak orang tengok, oh ini ke orang punya feedback. Oh ini ke? Oh sedap rupanya. Time-time ni lah sangat-sangat penting kita buat apa? Tunjuk feedback. Tunjuk kita punya value. Tunjuk kita punya orang panggil apa? Bukti bahawa kita punya produk ni sangat-sangat memuaskan. Penting sekali. Ingat feedback ni sangat penting. Jangan tinggal. Okey, pada jam 5. Jam 5 hingga 6 post dekat grup lagi. Post dekat grup. Sebab apa? Saya bagi tahu banyak kali supaya anda orang tengok banyak kali iklan kita. Dekat WhatsApp ni dia tak ada restriction. Dia tak ada macam kita post dekat Facebook, post dekat dan sebagainya lah.
saya akan tekankan dekat WhatsApp, iaitu dia tak ada restriction. So boleh, tak ada masalah. Orang takkan marah. Sebab apa dekat grup tu semua orang tengah post-post tentang perkara-perkara iklan dan sebagainya. Biasalah. Nanti saya akan bagi tahu grup apa kita kena masuk, okey, dan sebagainya. Okey, itu jam 5 hingga 6. So jam apa lagi kita nak pergi? Okey, jam 7 hingga 8. Okey, jam 7 hingga 8 post lagi kat grup. Kalau anda tengok dekat grup-grup ni, mereka akan aktif pada jam ni. Jam 7 hingga 8. Serius saya cakap. Time ni lah orang aktif. Betul saya cakap. Saya pengalaman. Time ni saya tengok buka WhatsApp, semua grup post iklan. Banyak. Time ni lah kita post. Sebab apa? Orang nak tengok iklan tu. Time ni lah paling relevant nak wawarkan kita punya produk dan sebagainya. Nak bagi tahu kita ni jual produk apa. Time ni paling bagus. Dan juga yang terakhir sekali 9 hingga 10. Okay, time ni lah kita post balik dekat grup WhatsApp. Sebab apa? Time ni lah orang tengah rehat. Time ni lah orang tengah nak main phone jugalah. And time tadi memang tengah jam boleh lah, tak ada masalah. Tapi time ni memang orang tengah baring, nak main phone. And selalunya time ni lah orang nak check. Oh, time ni lah ada iklan-iklan dekat WhatsApp dan sebagainya. Itu paling penting sekali. Okay, itu adalah jadual yang saya dah share. So saya nak anda reka jadual anda sendiri. Ataupun boleh je copy paste jadual saya. Tak ada masalah. Sebab apa jadual saya bagi ni, jadual yang sangat efektif. Waktu-waktu yang sangat efektif bila anda nak post. Betul saya cakap. Ini saya punya pengalaman bukan cakap kosong. Saya sendiri buat. So bila anda buat, anda akan dapat hasil. Paling penting sekali anda kena committed buat. Kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan konsisten. Jangan tinggal langsung. Kena buat. Buat jadual supaya apa? Anda jelas nak post apa. Jelas anda nak buat apa. Dan bila anda dah buat apa dan sebagainya, anda tahulah, anda tak akan dekangkan masa anda akan rasa macam lagi lapang. Anda tahu nak buat apa. Anda dah buat ni, dah boleh rehat. Dah buat ni, dah boleh buat benda lain dan sebagainya. Nampak tak jelas tak bila anda buat jadual? Kena buat jadual ni. Mungkin ramai orang cakap, tak payahlah buat jadual. Sebenarnya orang yang berjaya dia ada rangka jadual dia. Supaya apa? Supaya dia nak buat benda lain juga. Dan dia ada komitmen lain juga. So dia nak buat bisnes. Dia nak jadi jutawan. So dia nak buat apa? Dia kena rangka jadual dia sendiri. Supaya apa? Supaya dia tak leka ataupun tertinggal apa yang dia kena buat hari tu. InsyaAllah. Okay. Saya nak anda tulis learning point dan saya nak anda tulis anda punya jadual. Okay. InsyaAllah. So saya akan bagi topik yang ketiga. Topik yang terakhir adalah cari grup kawasan. Ini adalah cara ataupun formula bagaimana anda nak tingkatkan kontak anda, bagaimana anda nak tingkatkan spread awareness anda. Macam mana nak tingkatkan supaya orang ramai kenal anda. Okay. So yang pertama sekali saya bagi tahu cari grup kawasan. Okay. Yang pertama sekali saya nak tekankan masuk grup yang bersesuaian. Janganlah kita masuk grup WhatsApp kongsi kertas SPM modul 2011. Janganlah masuk grup tu. Itu untuk orang nak share grup kertas-kertas SPM. Masuklah grup-grup macam mana? Grup-grup iklan. Contoh, saya kasih contoh. Iklan makanan Subang Jaya. Contoh, kalau anda duduk kat Subang Jaya, iklan makanan Subang Jaya. Kalau anda duduk kat Pahang, iklan makanan Pahang. Kalau anda duduk dekat Pekan, iklan makanan Pekan. Iklan Pekan. Iklan dan sebagainya. Ataupun kita boleh kata kawasan perumahan Kelang. Boleh, tak ada masalah. Kawasan perumahan Batu Cave. Boleh, tak ada masalah. Semua ada. Macam mana nak cari? Saya akan beritahu. Yang pertama, cari dekat Google. WhatsApp maksudnya pergi dekat Google, search. Grup WhatsApp kawasan Subang. Mesti ada. Memang bertubi-tubi ada. Tersenarai. Cuma anda je kena masuk. Jangan malas masuk. Jangan malu nak masuk. Sebab apa? Sebab setiap grup, kalau contoh anda dah masuk 15 grup, satu grup dah ada 267 orang. Bayangkan 267 orang anda dah boleh masukkan dalam kontak anda. Itu salah satu cara. Nampak tak? Formula yang sangat-sangat mudah anda dah boleh buat. Anda dah boleh tingkatkan kontak anda. Sangat-sangat mudah. So bila anda kata saya tak banyak kontak lah, tipu. Alasan je tu. Sebaik-baik alasan tetap alasan. Nampak tak? Ini adalah cara untuk anda tingkatkan kontak anda. So bila anda ada banyak grup, anda boleh save semua nama-nama ni, semua grup ni. Buat 20 kontak tu, tak ada masalah. Boleh, dekat setiap grup ni ada 257. Kalau ada 10 grup dah berapa banyak? Dah nak dekat 1000 dah. Tipu kalau anda kata, saya tak banyak kontak. Tipu. Anda boleh buat sebenarnya. Boleh tingkatkan kontak dengan cara macam ni. Bagaimana? Pergi, search kat Google. Tak ada masalah. Okay? So cara kedua, bagaimana nak cari grup kawasan? Adalah
kita cari dekat Telegram. Telegram. Search kat Telegram, grup kawasan, grup bisnes kawasan, grup iklan kawasan. Banyak kita boleh search dekat Google tu, tak ada dekat Telegram tu, tak ada masalah. Kan? Anda tak ada alasan nak cari. Sebenarnya semua platform dekat online, dekat internet, anda dah boleh cari dah sebenarnya. Cuma anda malas je. Sebenarnya buang sifat malas ni. Cari. Kan? Bila dah bila dah settle 10 grup, cari lagi 10 grup. Bila dah save semua 20 grup, cari lagi 10 grup. Banyak sangat grup kan. Kalau boleh sampai grup-grup tu kan, kita semua dah masuk. Boleh, tak ada masalah. Tak ada restriction pun dalam WhatsApp. Anda tak boleh masuk lebih daripada 1000 grup. Ada ke? Tak ada. Kan? So tak ada alasan anda nak masuk semua-semua grup tu. Jangan malu nak masuk. Masuk je semua grup kawasan. Supaya apa? Supaya bila anda, contoh kalau kita start pada grup kawasan lah. So bila anda masuk grup kawasan, lagi-lagi orang yang berdekatan, kan, orang akan lagi tahu, oh dekat tempat ni ada orang jual kuaci. Teringin lah nak beli. Betul tak? Kalau anda post setiap hari, mesti orang teringat. Mesti orang ingat dah, oh dia ni, kita pun bagi tahu nama kita dekat grup tu kita. Assalamualaikum, nama saya Imran. Saya jual kuaci. Kan, ini saya ada bagi tahu. Pak. Bagi tengok balik dekat group kontak tu pun tak ada masalah. Post dekat grup WhatsApp tu. Bila anda buat macam tu, semua orang akan ingat anda. So bila semua orang akan ingat anda, hasil akan kejar anda. Betul, saya cakap betul. Anda takkan risau pasal sale, anda takkan risau pasal sustain business. Sebab apa? Bila anda buat benda ni, business anda akan sustain. Dengan jadual anda dah buat, tindakan anda jelas, grup pun dah ada, grup kawasan. Bila ada grup kawasan, anda dah spread awareness, anda dah spread virus anda, so tak ada masalah saya rasa. So saya rasa anda boleh sustain dan konsisten dalam anda punya bisnes. InsyaAllah. So itu adalah topik yang ketiga. Nampak tak? Jelas tak? So bila anda dah nampak topik kedua nak buat jadual, topik ketiga cari grup kawasan. So macam mana nak cari grup kawasan? Macam ni lah. Mudah. So anda tak ada alasan, oh saya tak banyak kontak, alamak saya tak banyak grup. Alasan tu. Anda boleh, nampak tak? Anda kat sini dah ada koleksi 3,300 link. 3,300. Banyak tu. Kan 3,300 satu grup 257. Darat dengan 3,300 dah berapa banyak kontak? Banyak. Kan berapa banyak 20 kontak kita boleh buat? Oh, 5 tahun tak habis. 6 tahun tak habis. Betul tak? So, apa alasan anda? So, jangan ada alasan. Sebaik-baik alasan, tetap alasan. So, apa saya nak kata? Anda kena konsisten. Buat jadual, dah buat jadual dengan ada grup-grup ni, sentiasa post. Jangan tinggal. Apa yang saya dah bagi tahu tadi, jangan tinggal. Konsisten. Boleh ke tak boleh? Boleh. InsyaAllah. So saya rasa itu sahaja pada video kali ini. Saya nak anda semua tulis learning point. Saya nak anda tulis learning point. Penting sekali. Okay. So saya rasa itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.